Boleh dengar ke putus-putus? Dengar doktor, dengar. Oh, ni siapa yang angkat tangan? Kenapa lah? Doktor, saya nak usulkan ni masalah dengan Microsoft Team lagi. Saya still tak boleh nampak group tu. Tak nampak. Pakai apps ke pakai web? Saya dah try dua-dua. Memang tak ada pun option nak tukar ke TMSK tu. Cuba share screen jap. Tengok ni dekat bahagian atas tu. Sebentar ya. Doktor, berkenaan dengan yang access file tu, sebelum ni saya boleh masuk, tapi sekarang dah tak boleh masuk dah. Sekejap Boleh nampak ke ni? Okay. Yang bahagian atas tu dekat profile ni. Okay, tak ada. So, cuba bagi balik IC Square account. Okay. Saya tutup live ni. Hafizah tadi. Ya saya. Bagi IC Square account dekat WhatsApp group pemulihan apa. Saya bagi email ya doktor? Email IC Square account. Okey. Boleh nampak skrin saya? Okay. Nampak. Okay. Mungkin tak ada lagi sebelum ni. Okay, Fiza apa? Okay. Pun tak ada lagi. Okay. So, Fiza dengan Akmal dah buat belum assignment 1? Dah hantar dah. Saya buat tapi tajuk dengan penjelasan assignment tu saya tak berapa tahu, jadi saya dah jadi letak apa-apa yang ikut topik assignment 1. Macam ni tak faham. Detail pasal assignment tu saya tak dapat. Saya cuma dapat tajuk dia daripada scheme of work je. Jadi saya tulis mengikut tajuk je. Memang dalam apa ni dalam tajuk tu macam tu dia dekat scheme of work tu. Tapi saya explain dalam kelas sebelum ni lah. Maksudnya nak implement tu dalam satu organisasi, agensi ke, industri ke, company ke. Kalau tengok kat sini, dia kata cryptography implementation in Malaysia. So, kisahlah mana-mana. Tapi implementation is not maksud implementation apa yang dia boleh tahu. Kalau macam tu yang saya buat ni macam bagi general overview. Maksudnya saya kena resubmit balik lah ni. Hello? Saya betul-betul? Terputus tadi. Ya, saya tukar sebalik. Okay. So maksud saya implementation lah. It's not a plan ataupun kita dapat tahu apa ni. Contohnya dalam akhbar kata dia akan guna kriptografi. Tapi kita nak tahu implementation lah. Bukan plan lah, maksudnya dia nak guna simetrik ke, asimetrik ke. Implementation wise tu dia nak pakai kat dalam data storage ke, nak pakai dekat tactical radio ke,
implementation lah. It's not just a plan of apa ni. Hello, saya putus-putus lagi. Yes, doktor. Okay, sekarang okey dah? Okay, doktor. Okay. So siapa yang rasanya dia buat silap ke ataupun dia buat betul ke dalam assignment 1? Siapa nak share? Oh, sebelum tu Nurbila ada sini ke? Nurbila. Hello, Nurbila ada sini? Tak ada. Boleh dengar ke saya cakap? Dengar tak? Dengar. Dengar. Ada ke tak ada Nurbila? Ke tak ada? Dalam tak ni ada. list dah ada dah. Ada nama tu? Ada doktor. Nurbila. Cuba tengok. Awak ada email kan? Assignment kan? Cuba tengok balik apa assignment yang awak hantar. Cuba tengok kejap. Sekejap. Macam okay, siapa nak volunteer apa ni explain dia punya assignment 1? Saya try doktor. Hari tu doktor ada kata salah sikit kan saya punya itu. Siapa ni? Zul lah. Zul lah. Cuba explain. Saya share. Share. Nampak aku? Hari tu mula-mula saya buat general macam yang Akmal buat lah rasanya. Saya fokus pada aspek kerajaan, macam mana kerajaan implement kriptografi. Lepas tu industri, macam mana diorang implement kriptografi dengan apa nama dia, education, macam mana diorang macam mana betul lah explain. Macam mana tu hari tu. Tapi saya dah ubah balik based on doktor hari tu tegur saya. Okay. So saya fokus pada satu sahaja agensi yang buat satu implementasi lah dan saya detailkan lagi benda tu. Okay. So saya buat MySeal lah. MySeal. So mula-mula saya buat introduction lah, kriptografi tu apa. Lepas tu saya kata one of the noteworthy endeavour is project MySeal lah, led by Cybersecurity Malaysia. So saya cerita lah apa benda ni MySeal. Lepas tu ni lagi detail lah. Inisiatif ni apa benda mana. Saya buat detail lah. Bla bla bla. Saya bukan nak tahu detail inisiatif tau. Saya nak tahu detail implementation. Lepas tu saya bagi tahu member siapa. Okay. Lepas tu macam mana kita nak pakai MySeal ni. So dia ada validation dia. But MySeal ni dia adalah validation punya tempat untuk satu negara pakai lah algoritma yang dah disubmit. So ni cara dia saya buat macam mana nak dia pakai. Dia pakai kat mana? Dia pakai kriptografi algorithm validation ni dekat mana? Implement kat mana? Yang ni function dia adalah macam satu repository yang semua orang boleh guna pakai lah. So dia macam menyimpan dan dia akan validatekan benda tu dan certifykan algoritma tu mengikut ISO tertentu. Yang align dengan dasar kita negara. Ya. Tak menjawab soalan. Apa ni? Dia implement kriptografi tu kat mana? Daripada side diorang implement tu, diorang akan certifiedkan je lah kriptografi tu, orang boleh pakai. Dia pakai kriptografi tu kat mana? Tak menjawab soalan. Alamak. Diorang tak pakai lah kriptografi tu. Diorang macam saya risau. Korang tengok kat website, copy paste. Saya nak faham implementation dia kat mana?
kriptografi ni boleh pakai kat mana-mana kan. Kita boleh pakai dekat network tunnel, kita boleh pakai dekat data storage, kita boleh pakai dekat communication, radio, from analog to digital. Okay, spesifik yang ni MySeal lah. Azul. MySeal. Okay, dia pakai kat mana kriptografi tu? Dia implement kat mana? Data tu kat mana? Dia tak implement lah, tapi dia ada macam ni lah. Dia tak implement? Dia tak implement kriptografi? Saya baca dia tak implement, dia yang saya baca lah. MySeal ni dia bukan, kalau saya boleh tambah, MySeal ni is a project untuk cari, untuk uluskan national cryptographic algorithm. So it's just a project untuk verify cryptographic algorithm apa yang sesuai digunakan di Malaysia lah. Dia bukannya implement the cryptography tu. Okey lah, tak apalah. Maksudnya dia nak buat cryptography algorithm. Tapi dia nak implement dekat mana? Dia nak implement kat mana? Diorang tak implement lah. MySeal tak implement kat mana lah. So actually apa cryptographic algorithm yang dilistkan bawah MySeal ni boleh digunakan oleh mana-mana agensi atau syarikat di Malaysia lah. So dia just bagi tahu this is, kalau dekat Malaysia this is the algorithm yang sesuai digunakan. Asimetrik dia macam mana, kalau yang kalau asimetrik this is the algorithm yang sesuai digunakan di Malaysia lah. Tapi dia tak spesifik lah nak pakai dekat mana. Syarikat apa yang pakai tu dia tak beritahu lah kat sini. Bukan syarikat apa nak pakai. Dia nak pakai dekat mana? Dekat apa ni, which layer? Data ke, network ke, dekat web application ke? Tak ada lah, tak ada spesifik lah. Tak ada. Dia tak specify lah. Dia bukan tak implement. Dia implement, tapi up to that organisation yang nak pakai lah. Betul. So maksudnya tak betul lah Simon tu. Saya nak tahu implementation dekat organisasi. Tak kisahlah MySeal okey lah MySeal kan. Betul lah pasal dia nak bagi roadmap ataupun guidance, procedure, algoritma mana yang patut yang dah dia validate memang secure untuk digunakan. Tak apa, that's a good initiative. Tapi assignment saya tu dia pakai dekat mana, how dia implement dia cryptography algorithm. Tak kisahlah algoritma apa pun. Okay, so ada yang buat betul? Siapa nak? Saya cuba saya punya tu. Siapa ni? Encik Rino lah. Saya. Okay. Nampak ke? Okay. So untuk ni saya mula di introduction sikit, lepas tu saya cerita pasal dasar kriptografi negara, lepas tu ada pasal MySeal juga sikit. Lepas tu this is just macam introduction je lah, overall macam mana digunakan dalam CNI lah. Lepas tu saya fokus dekat satu lah, Malaysian Government Public Key Infrastructure GPKI. So untuk ni saya cerita sikit pasal NCP, lepas tu pasal MySeal pun saya cerita sikit. Macam yang Zul share tadi lah. So this is je macam overview je lah. Cryptography widely implemented in CNI. Kalau kat Central Bank dia guna untuk apa, dia ada specify dalam dia punya RMIT. Lepas tu dalam Armed Forces pun dia pernah declare kata dia dah develop satu local cryptography product known as ADAM untuk guna dalam dia punya network lah, application security dan juga communication dia. Lepas tu yang government dia lah on GPKI. So dekat dalam government punya case study ni saya cerita hampir on GPKI lah. Dia gunakan, so one of the encryption method yang digunakan adalah PKI lah. So PKI ni dia gunakan untuk identity verification, data encryption, data signature. So servis GPKI ni disediakan oleh pihak mampu, yang mana semua agensi kerajaan boleh menggunakannya lah, bergantung kepada kegunaan agensi tu lah.
So untuk MyGPKI ni dia So, punya detail dia. So maksudnya Encik Lino apa ni detailkan satu ni je ke ataupun ada dekat agensi lain pun ada SP. So MyGPKI je lah. Saya Yes, detailkan just MyGPKI saja. Okay lah. Alright. So Okay, macam ini contoh. Tak apa. So ni contoh yang baik lah. So macam ni lah saya nak nampak. Tapi tahu lah GPI, PKI ni simetrik ke asimetrik? sorry betul. PKI ni dia apa? Is a system ataupun architecture lah. Apa? Public key infrastructure. So dia pakai algorithm encryption simetrik ke asimetrik? Symmetric. Apa dia? Symmetric. Single key ke double a pair of key? Error. A pair of keys bukan single key lah, bukan simetrik lah, asimetrik lah. Symmetric. Asimetrik. A pair of keys. So dia bukan single keys, single key. So itu lah assignment tu lebih kurang macam ni lah. Saya nak tahu apa implementation dia, apa jenis algorithm yang dia pakai. At least dia beritahu lah apa ni jenis algorithm. Tak semestinya apa it's a big organisation ke apa ke. Banyak sekarang ni apa ni yang buat web application pun pakai apa ni implement kriptografi juga. PKI sebagai contoh. PKI ni memang banyak dipakai dekat web application. Most web application pakai PKI, asymmetric pair of keys. So kalau misalnya saya bagi contoh macam kalau dalam military dia pakai yang tadi ada apa Encik Rino ada kata pasal dia pakai kat network. Okay, network probably dia boleh pakai asymmetric juga lah. Tapi kalau dia pakai kat dalam tactical radio memang pakai symmetric, single key. Sebab implementation infrastructure of asymmetric ni susah nak implement dekat local ataupun bukan through internet. Sebab dia nak apa? Nak generate key tu, nak key distribution. That's why tactical ataupun local implementation pakai symmetric single key. Okay. Tapi tak apa. Yang lain? Encik Rino punya contoh tu bagus lah. Doktor, saya nak try boleh? Siapa ni? Faiz. Dengar ke? Dengar. Sekejap, saya nak tanya balik. Bila? Dah perasan lah? Tadi bagi email kat saya, Simon Wan tu. Hello? Ini kita nak masuk chapter 3 tapi saja saya tanya dulu Simon sebelum kita move forward. Bila tak jawab. Doktor, just nak tanya, kalau tak betul boleh resubmit balik Nak resubmit balik boleh lah, tapi by tomorrow lah kot. So, saya this is just introduction, tak perlu nak apa ni susah sangat sebenarnya. Just a simple apa ni assignment so that korang terdedah lah, tahulah yang ni pakai, kalau dalam web application pakai PKI, dekat dalam radio pakai ni, lain guna saksi lain lah cara dia implement dia punya encryption proses kriptografi. Tapi nak submit balik boleh lah. Esok lah kot. Okay, Faiz tadi Okay, baik. Sekejap doktor, saya share. Sekejap. Okay, nampak ke skrin saya? Tak boleh. Okay, basically ni saya punya TOC. Lepas tu saya ada buat introduction sikit. So saya pick on financial sector, which is online banking and e-wallet. So type of cryptography ni kan, doktor, yang untuk MFA ni saya guna based on authentication. Okay. And lepas tu saya try tengok yang dekat dalam digital signature. So saya juga ada letak example yang dia guna dekat dalam Malaysia punya application, which is Stasiun Go MF Bank. Lepas tu saya ada buat
comparison sikit kriptografi teknik dia. Okay. So basically saya nampak PKI tu dah okay betul lah. Maksudnya dia pakai kriptografi PKI lah. Tapi itulah dalam korang buat assignment ni kena faham jugalah PKI tu apa. Asimetrik ke simetrik. Apa algoritma dia pakai. Kalau dalam PKI is just public key infrastructure, dia tak ada mention dia sepatutnya dia ada lah algoritma apa yang digunakan. So kat sini ada beritahu ke Faiz algoritma apa dia pakai? Apa dia macam mana? Saya kurang tak dengar. Algoritma apa yang dia pakai dalam PKI ni? Saya rasa yang ni tak ada. So kalau dalam PKI algoritma apa yang paling famous kalau untuk web application? Faiz. Saya rasa saya ada letak lah doktor, tapi tak. Yang RSA semua tu kan? Ya. Ni lah, saya ada letak dalam signature algorithm. Ni lah. RSA lah. Include RSA, DSA, ECDSA. Okay. Dia pakai DSA. Maksudnya dia advance punya RSA lah kot. Okay, good. Okay lah. So maksudnya dah tahu dah algoritma apa yang digunakan. Okay. Okay, thank you Faiz. Alright, thank you doktor. Ni saya boleh terima lah. Yang lain-lain? Ada yang nak volunteer ke? Ada yang volunteer sebelum kita masuk chapter 3? Doktor. Ya. Hashing tu dikira kriptografi teknik kan? Implementation. Ya, betul. Alright. So kriptografi ni kita recap balik balik lah. Kriptografi terbahagi kepada 3. Apakah 3 itu? Komponen bukan komponen lah. Jenis-jenis kriptografi. Salah. Saya rasa saya tanya kelas last week. Kriptografi terbagi kepada 3. Encryption, decryption, ciphertext, text tu dengan key management. Salah. Kriptografi. Kat sini nampak skrin saya? Overview of cryptography, basic definition, cryptology, cryptography dan cryptanalysis. 3 ni. Terbalik. Kriptologi terbagi kepada 3. Kriptografi. Bukan. Bukan yang ni. Bukan. Ini basic definition. Tapi kriptografi terbagi kepada 3. Iaitu siapa ingat? Symmetric cipher, asymmetric cipher. Bagi pada 2 je. Kriptologi, kriptografi dan kriptanalysis. Kriptografi kepada 3. Okey, saya silap. Betul tu. Simetrik, asimetrik dengan hash function. Siapa sebut betul? Congrats. Tapi kat sini tak sebut satu benda sebenarnya. Steganografi. Steganografi tu dia pecahan kat mana? Stegano dekat bawah analysis lah kan? Salah. Saya rasa ni pun lecturer sebelum ni tak buat betul ni. Kriptografi sebenarnya terbagi kepada 3. Itu yang saya nak mention sebenarnya. Kriptografi terbagi kepada 3, iaitu kriptologi, cipher dan dengan satu lagi steganografi.
Nanti saya share balik lah. Tapi itulah, steganography ni dia di bawah kriptografi lah. Dia sejenis kriptografi. Sebab kat sini dia tak mention pasal steganography. Ada ke tak ada? Okey. Okey, soalan saya. Kalau kriptografi dia ada cryptanalysis, kalau steganography dia pakai apa? Dia pakai apa maksud doktor? Kalau kriptografi dia pakai cryptanalysis untuk verify atau validate dia punya strong of cryptography algorithm tu. Kalau steganography pula pakai apa? Siapa tahu? Kriptografi, kalau kita nak validate dia punya strong of the algorithm, kita pakai cryptanalysis. Kalau steganography pakai apa? Steganalisis. Steganalisis lah. Steganalisis. Steganography, steganalisis. Cryptography, cryptanalysis. Cryptanalysis. So dalam chapter, bukan chapter ni kot, chapter 4 nanti kita akan tengok sikit lah pasal cryptanalysis. How to validate your algorithm using cryptography. Using mathematic punya proving lah. Okay, saya boleh masuk chapter 3? Ada siapa nak tanya apa lagi? Okay. So, chapter 3 ni kita tengok classical crypto system. Kat sini kita dapat nampak dia tak pakai dia tak panggil cryptography algorithm. Dia panggil cipher. Sebab mostly shift cipher yang dapat nampak dekat ni lah, kat screen ni. Caesar cipher, affine cipher, Vinil cipher dengan Hill cipher ni, dia adalah sebelum adanya, orang kata apa, the correct term of cryptography. So dia time tu dia pakai cipher lah, ciphering lah. Dia mostly is not about mathematic punya operation lah, arithmetic operation. So ingat lagi arithmetic apa tambah, tolak, darab, bahagi, dan ada matematik punya proses. So cipher ni is just, apa maksud cipher? Siapa tahu? Apa maksud cipher? Apakah proses? Cipher method nak include dengan decrypt lah? Bukan. Tak berapa tepat lah. Bukan salah, tapi tak berapa tepat lah. Substitution? Bukan. Apa maksud cipher? Ciphering Encryption? Penterjemahan. Adalah proses ataupun proses untuk mengubah satu benda yang kita fahami kepada tak difahami, ataupun untuk hide, untuk sembunyikan maksud sebenar satu perkataan tu. So that's why kalau itu cipher lah. So basically it is a same definition of cryptography. Maksudnya kita hide ataupun ubah. Tapi cipher ni sebenarnya dia perkataan dulu lah. Dia adalah untuk kita ubah, ciphering. Ubah. Sekarang ni kriptografi, definition of cryptography sama ada ubah ataupun hide. Kita sembunyikan. So cipher ni yang that's why nama dia classical kan. Classical crypto system. Daripada zaman
Rome dulu dah pakai on how to change words into benda yang kita tak boleh nak fahami lah. Such as Caesar cipher ni lah, proses Caesar cipher. So that's why dulu dia tak pakai macam Caesar cipher classical. Kalau modern crypto system dia panggil AES ke, Advanced Encryption Standard, ataupun DSA ke, Data Encryption Standard. Dia pakai perkataan encrypt kan. Cipher bahasa dulu lah. Tapi dulu ni adalah dalam kategori kriptografi lah. Okay. So, it is not, macam saya mention, dia bukannya pakai matematik formula yang canggih lah. Macam modern kriptografi. Macam AES ataupun RSA. Okay. Ni dalam history dia. Contoh, kalau dalam encryption process, apakah encryption komponen yang ada? Plain text, ciphertext dan juga algorithm. Algorithm process. Itu 3 komponen lah dalam kriptografi. So sama juga macam dalam classical kriptografi, dia ada plain text, dia ada ciphertext dan ada process of ciphering lah. Process of encryption. Tapi dia tak panggil encryption dah dulu. Dia panggil process ciphering. So kalau dalam proses ciphering ni, maksudnya dia ubah the original punya huruf kepada huruf lain. So kalau dalam alfabet ada berapa huruf? Hmm. 26. Tapi dia buat sampai 25 lah. Sebab dia nak tukarkan kepada digit kosong tu. Kosong adalah A, B1, C adalah 2 and so on lah. Sampai Z sampai adalah 25. So, dia punya shift cipher ataupun Caesar cipher, maksudnya dia ubah CX, PX, apa simbol 3 sama dengan Congruent. Congruent lah. So CX ciphertext adalah PX plain text cipher plus K. K adalah key lah. Integer yang lebih besar atau sama dengan kosong kurang daripada 25. Mod ni maksudnya apa mathematic function for mod? Modulus. Modulus. Baki lah. Maksudnya baki. So dia akan mod, dia akan cipherkan dengan key ni lah. Contoh, kalau dia punya each action of cipher is replace each plain text letter with different one of fixed number of places down the alphabet. Okay. Ini kalau key dia adalah 5, maksudnya dia akan shift tambah 5. So kalau A dia akan jadi Lima. huruf A dia akan jadi huruf apa? Huruf F. Huruf F. So dia tambah 5, tambah 5, tambah 5. So attack at dawn. So dia akan jadi ciphertext dia FYY ni lah. So dekat sini kan, kalau orang nampak message message ni, dia boleh tahu tak benda ni dah decipher atau tak? So itu yang jadi dekat that's why ada satu lagi bidang dipanggil deniable encryption. Saya punya PhD saya memang dalam deniable encryption lah. Maksudnya kita tak boleh tahu pun benda tu dah encrypt. Tapi nevertheless most modern cryptography kita tak boleh nak open pun file tu. Kalau dah encrypt kita tak boleh nak open. Kalau open je dia crash. Sebab apa? Benda tu tak supported lah. Pasal dia dah encrypt daripada dia binary level lagi. So tapi kalau classical cryptography, huruf dia akan jadi huruf jugalah. Okay. Decrypt the ciphertext below using
Caesar cipher, okay, just example. Okay. File cipher, dia berbeza sikit tapi still dia guna untuk apa? Dia mod 26 of alphabet punya huruf-huruf. Tapi kat sini kita dapat nampak lah dia hanya terima huruf saja. So apa jadi kalau dekat integer, contohnya orang tu kata meet at 8 PM. So macam mana nak guna contohnya pakai Caesar cipher? Eja nombor 8. Dia kena eja lah, dia kena ubah kepada alfabet lah. Itu satu benda yang satu kelemahan lah. Tapi still boleh guna lah. So that's why modern cryptography, apa-apa huruf diberi pun dia akan translate convert either to binary ataupun hexadecimal. Mostly dia pakai dua tu lah. Dia akan convert to binary atau hexa. Mostly pakai hexa lah, hexadecimal. Hexadecimal tu hexadecimal data type macam mana? Siapa tahu? Data type dan hexadecimal. Apa? Yalah, macam mana bentuk hexadecimal? Hexadecimal tahu kan? A sampai F, tak silap. Dia 8 bit punya ni. 8 bit punya hexa. Sekejap, coba spell lah. Yalah, cuba bagi contoh. Okay. Nanti saya nak bagi assignment ke tak Ron? Apa hexadecimal? Ataupun tu nanti later on lah. So basically dia punya integer dia sampai berapa lah? Sampai 10 kot. 10. Lepas tu dia ada 10 bit. Ya betul. Okay. Tu kita kadang-kadang tengok on chapter modern cryptography. Tapi saya nak bandingkan dia lah. That's why kelemahan dekat classical cryptography dengan modern cryptography lah. Okay, contoh lagi. Contoh Linear cipher. It's a variation of sheaf cipher. The key for encryption and decryption process is in terms of words where the key entries are integers from 0 to 25. Sama juga, tapi lebih kurang dia punya words, the key entries are integers from 0 to 25. Dia pakai key tu 0 to 25. Lebih kurang sama juga lah. Okay, Hill cipher pula. Dia pakai matrix. Okay, nanti hello, boleh dengar ke saya? Saya terputus. Okay. Alright. Okay. Untuk Hill cipher pakai matrix. Matrix operation. Chapter sebelum ni kita tengok kan macam mana nak buat pendaraban matrix kan. Okay. Habis dah chapter 3. Siapa Stephen Hawking ni? Apa kena-mengena Stephen Hawking dengan kriptografi? Dia dapat decrypt universe, doktor. Dia jumpa black hole, doktor. Dia decrypt apa formula dia? Y equal mc square. Y equal to mc square bukan Albert Einstein ke? Siapa kriptografi
kriptografi expert pada zaman dahulu. Selain Caesar Cipher ni lah. Dia orang pertama yang create komputer secara filosofi. Dia hanya design the komputer lah. Siapa nama dia? Yang the first programmer ke the first what? The father of computer, Doktor? The father of computer. Charles Babbage. Kan? Alan Turing. Ya, betul. Dia buat apa? Alan Turing ni? Komputer boleh encrypt message daripada Jerman. Dia buat Turing machine. Turing machine tu adalah the first computer, tapi the first computer, yalah, design lah maksudnya. Saya ada mission ke sebelum ni dalam kelas ni? Turing machine. Dia ada dua benda yang dia tak detailkan, which is the time and space. Maksudnya the processing time diperlukan dengan dengan space, maksudnya storage lah, memori volatile ataupun non-volatile punya memori lah. So kalau Stephen Hawking ni, balik kepada Stephen Hawking ni kan, apa contribution dia dekat dalam kriptografi? Semua kalau masa saya kat master, saya buat master degree tu, kita orang ambil satu subjek tu, dia panggil theory of computation. It's a must lah. Kalau dalam security, nak security ni start from, kalau ikutkan sebenarnya security teknik, the most earliest is the cryptography lah. So that's why kena belajar theory of computation. Theory of computation ni dia punya father of theory of computation is Stephen Hawking lah. Okay. Saja extra information. Siapa nak tanya? Ada apa-apa soalan tak? On this chapter 3. Tak ada ke? Okey ke? Chapter ni masuk exam, Doktor? Apa dia? Chapter ni masuk exam tak? Masuklah. Semua chapter masuk exam. Tapi kenapa tak ada yang ni lah? Saya rasa saya tak explain pasal data encryption standard dengan encipherment ni. Sekejap saya check balik. Ke saya tak include dalam Microsoft Teams ni. Ada dua lagi subtopik. Hmm, 3.1.4. Sekejap. Ada encipherment. Okey, sekejap. Okey, saya rasa ada satu lagi part yang saya kena masuk lah. Tapi sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Tapi saya ada mention ke tak, your test is open book. Kita akan buat secara online.
So saya memang akan buat open book. Tapi soalan dia lagi susah lah. Saya bukan jenis satu master ni dia tak boleh ada multiple choice answer type of question kan. So memang tak ada objektifnya soalan lah. Mostly memang kena buat proving ke, ataupun kalau kalau soalan yang on case study, more to critical punya lah. Ya. Pasti ya. Soalan maksudnya daripada lecturer sebelum ni. Tak boleh pasal yang ni memang itulah kalau semester sebelum ni lecturer lain kan dia ajar memang lecturer matematik. So saya sekarang ni dia punya resource person pun dah berubah, which is Dr. Fakarya. So Dr. Fakarya pun bagi saya the ability untuk create a new soalan. So this is totally new lah. Memang soalan saya akan buat baru lah. Memang tak ada yang pas-pas soalan, tak ada lah. Saya memang tak refer kepada soalan yang sebelum ni pun lah. Saya memang buat soalan baru. Kalau ikutkan sebelum ni, diorang lecturer sebelum ni dia buat ada banyak quiz tau. Quiz yang buat on back calculation lah. Tapi saya tak nak buat macam tu lah. Saya nak buat satu soalan, satu test saja. Macam lecturer sebelum ni dia ada buat macam dia panggil macam test 1 dan test 2 lah. Tapi dia quiz je sebenarnya. Tapi saya nak buat satu test by end of this semester, which is on week 14. Compile semua chapter sekali letak dalam satu test. Sekejap saya tak dapat jumpa lah. Mana? Latihan macam mana? Tak faham macam mana? Faham. Okay. Okay. So assignment yang saya bagi setakat ni lebih kurang macam tu lah soalan dia. Tapi adalah soalan yang macam contohnya from this lebih kurang macam exercise yang dalam chapter-chapter ni lah. Adalah soalan macam tu. Tapi mostly bentuk soalan is like critical punya thinking punya soalan lah. Maksudnya you have to comment on certain implementation of cryptography ke. How does certain cryptography to work, apa bezanya antara kelebihan atau kelemahan guna simetrik atau simetrik ke, ataupun yalah mostly on critical thinking lah. Is subjective. Saya akan cari beberapa paper on cryptography algorithm. Korang kena komen lah, kena critical thinking lah. So it's very subjective lah. Boleh faham ke? Boleh cakap. Okey, sekejap. Saya rasa tak ada lah notes ni. Okey, ada apa tanya lagi? Ini cerita lain lah. Simetrik ni. Okey. Masa chapter 1 saya ada mention
Kalau simetrik ni, apa proses-proses dalam simetrik dan apakah proses dalam asimetrik? Saya dah mention kan? Proses simetrik dengan asimetrik. Macam classical asymmetric yang kita baru tengok tadi, dia mostly ada dua proses lah yang terlibat dalam simetrik ni. Classical ni dia adalah dia ciphering punya proses kan. So that's why the second part of chapter 3 ni dia ada modern punya kriptografi, tapi still on symmetric. Simetrik ni masuk satu key lah. So dalam satu key ni apa proses-proses yang ada? Encryption, decryption, key management kan, dengan the text itself, proses dia. Dia ada dua kan, simetrik dengan asimetrik. Simetrik dia pakai single key, asimetrik pakai a pair of keys. Betul. Okay. So kalau dalam simetrik, dia ada dua main proses of simetrik ni, which yang classical kriptografi, dan ada dua lagi which is contoh macam DES dengan AES. Dia ada dua proses yang terlibat dalam simetrik key encryption ni. Saya rasa saya dah tanda juga lah sebelum ni. Apakah proses tu? Kalau asimetrik, dia more to mathematical punya formula. Mathematical punya calculation. Tu asimetrik. So macam dalam RAC, apa lagi? Elliptical, ECC lah, elliptical cryptography, apa lagi? Dan beberapa lagi lah algoritma dalam asimetrik. Dia more to dia mathematical punya proses ataupun formula. Tapi kalau simetrik ni dia ada dua proses saja. Proses pertama tu yang banyak digunakan dalam classical kriptografi, which is Caesar cipher, Hill cipher yang kita tahu tadi. Dia hanya pakai satu proses saja. Tapi kalau the modern kriptografi, contoh macam DES, dia pakai dua-dua proses. Apakah nama Substitution and transposition. Transposition tu kan? Substitution dengan Transposition. So substitution maksudnya apa? Dia menggantikan teks tu dengan teks lain daripada table. Okay. Tak, itu substitution macam Caesar cipher. Macam kita nampak dia ubah lah based on huruf-huruf dalam alfabet. Tapi kalau transposition tu yang menggunakan table. Tapi dia punya, that's why modern kriptografi yang simetrik dia pakai substitution juga dan juga pakai transposition. Tapi the mathematic punya formula yang digunakan adalah to create the table. So itu yang sepatutnya dalam chapter 3 ni ada dalam data encryption standard. Okay. So walaupun saya tak ada note ni, saya faham tak lah DES kan, data encryption standard ni. So data encryption standard dia adalah dia punya dia punya evolution dia. Start pada DES, lepas tu ada 2 DES, lepas tu ada triple DES. Lepas triple DES, dia tak pakai lagi DES, dia terus pakai AES, Advanced Encryption Standard. So kenapa dipanggil standard ni? Kenapa dipanggil standard? Advanced Data Encryption Standard. Advanced Encryption Standard. Kenapa dia panggil standard? Dia tak panggil advanced encryption algorithm ataupun data encryption algorithm, tapi dia panggil standard. Apa maksud standard ni?
Siapa tahu? Ada siapa nak volunteer? Ke saya nak pick nama? Maksudnya dah recognize tu maksudnya adalah jadi bahan rujukan ataupun reference towards the whole world lah. Maksudnya dia tak menerangkan the algorithm. Contohnya macam AES, Advanced Encryption Standard. Dia adalah dia pakai satu algorithm, tapi dia ada nama algorithm dia sebenarnya. Dia punya dalam dunia kriptografi ni start dengan data encryption standard. Dia ada satu body ni. Nanti korang find out lah apa nama body ni kan. This one organisation ni dia held satu competition lah kan. To choose the strongest, the best, bukan panggil strongest lah, dia panggil best algorithm untuk digunakan for the whole wide world lah. Siapa-siapa nak pakai kalau kita nak communicate antara dua sistem yang berbeza, kita ada protokol kan. So sama juga dalam encryption, kriptografi. Kalau kita nak communicate dengan sistem yang berbeza, nak encrypt data berbeza, kita akan pakai standard punya kriptografi algorithm. So that's why satu organisasi ni, saya tak nak sebut, nanti korang boleh cari. Dia buat satu competition untuk all cryptographer develop satu cryptographic algorithm dan someone akan validate lah. Validate tu maksudnya dia akan buat cryptanalysis lah untuk siapa which encryption yang the best. So the first one dia panggil data encryption standard. So, ada berpuluh-puluh ke beratus kot yang join. So yang terpilih, siapa yang terpilih untuk digunakan untuk data encryption standard ni? Siapa boleh Google? Apa nama algorithm untuk data encryption standard yang menang? Virgindale algorithm. Yes, okay. Virgindale. So, data encryption standard ni daripada Virgindale ni. Virgindale ni sebenarnya asal daripada 2 orang ke 3 orang nama. Digabungkan nama tu. Siapa nama dia? Saya tak ingat tapi 2 orang daripada negara Arab. Saya tak ingat. Ya, negara Arab kan? Ya ke? Okay. So kalau AES pula, okay. Macam saya cakap lah, bila ada DES ni, data encryption standard, dia akan pakai 2 proses lah, which is substitution dengan transposition. Substitution ni, macam kita dah tengok on the classical cryptography. Transposition, which is dia come up with the table, which is S-box. Dia panggil substitution box. So maksudnya dalam substitution box ni, dia akan ubah-ubah lah. Silap. Substitution box ni, tu yang dia, table ni, dia akan ubah lah certain karakter dengan karakter yang lain. Tapi dia ada proses lain lah. Okay. Kalau kita tengok dalam data encryption standard punya diagram kan. Dia ada permutation, dia ada round of S-box, ada round 1 sampai round 16. This is the first test lah. It is for the 64-bit ciphertext. Bila ada 2 dash, dia akan buat 2 round yang sama. So daripada 16 dia akan jadi 32. Ini ada triple dash. Triple dash dia tambah lagi 1 round. So jadi daripada 16, 32, lepas tu jadi apa?
64. 64. So bila dunia kriptografi ni dunia komputer ni makin advance, makin senang lah break kan. Pasal file-file pun dah makin besar, komputer makin advance, komputer proses. So that's why ada advanced encryption standard. Dia panggil advance lah. Sebab advance ni dia start dia dah dengan 128 bit key. 128 bit punya data dengan yang sama panjang dengan dia punya key dia lah, 128 bit key lah. So that's why bila AES pun, tapi AES ni dia tak macam DAS. DAS ni dia perlu dia ada kata apa, DAS, lepas tu double DAS, lepas tu ada triple DAS, 3 DAS kan. AES ni dia tak ubah nama pun lah, standard sesama, tapi dia ada kelebihan dia boleh dia punya key generation dia boleh secara customizable lah. Maksudnya kita boleh buat 128, kita boleh buat 256, dan paling latest sekali 512 lah. Kalau still nak generate longer key, still boleh lagi. Dia tak macam orang kata proses macam dalam DAS lah. DAS tu dia kena ada tambahkan round lagi. That's why sampai 3 round lah. So kalau dalam AES, dia hanya panjangkan saja key tu. Dia punya proses dia still ada Xbox, tapi dia ada proses yang lagi rumit lah dalam AES. Tapi AES kita akan tengok lah chapter next chapter kot. Okay. So kalau dalam AES pula dia ada add round key, sub byte, shift rows, mix column dan add round key. So kalau misalnya macam implementation dekat military kan, saya pernah terlibat projek dulu, dia kena sebab AES ni is a block cipher. Maksud block tu maksud dia ambil block by block lah. 128 bergantung pada key punya size. Kalau 128 dia akan ambil block 128 of plain text, and then the next 128 plain text dia akan encrypt dengan key 128 yang sama. Tapi kalau dalam military, dia since benda tu daripada analog, tak berapa praktikal kalau nak pakai block cipher. So that's why dia pakai stream cipher juga. Stream cipher, contoh stream cipher classical cryptography lah, macam Caesar cipher ke, tapi ada lagi advance lah. Caesar cipher yang lagi advance macam one time pad is a stream cipher juga. One time pad tu dia pakai operation XOR je. So that's why it's very customizable lah antara modern cryptography yang simetriknya single key. So dia boleh pakai either block cipher, AES, mesti pakai AES lah, tapi ada juga algoritma yang lain yang popular. Dan juga dia ada pakai stream cipher. Stream cipher contoh yang pakai substitutionnya proses, which is classical algorithm. Ada yang modern kriptografi yang pakai stream cipher yang simetrik ni. Contoh macam kalau encryption dalam mobile pakai apa? Mobile kriptografi algorithm yang famous dalam mobile apa? Bukan. Algorithm. Cryptography algorithm, which is stream cipher, yang digunakan dalam mobile, simetrik, single key lah maksudnya. Cuba Google mobile encryption algorithm, dapat apa?
AES, dapat reverse cipher, triple data encryption, standard, RSA, TLS. Itu more to modern lah. Tapi yang yang the latest one lah. Sebab dulu mobile application, contohnya mobile phone lah kan, dia tak boleh nak pakai AES. Sebab AES ni dia punya standard dia kena pakai paling kurang key dia berapa tadi saya sebut? Berapa panjang key untuk AES? 128 paling kurang. 128 paling kurang. Nak pakai 56 boleh, macam saya cakap, dia customizable. Tapi nak pakai 56 very easily kena break lah. Boleh kena kena attack lah. Sebab 56 is too simple lah. So that's why tak dulu, tapi yalah, mobile phone sekarang semua dah advance. So that's why pakai AES. Tapi asal-asal RC4. So RC4 ni apa? Apa proses yang ada dalam RC4? Macam saya cakap tadi, kalau dalam tactical radio, dia pakai stream cipher. RC4 ni stream cipher lah. Stream cipher ni dia ada satu ada satu proses je. Bukan. One time pad pakai apa? Saya dah explain one time pad sebelum ni. Ada kan? Cipher ni dia pakai XOR je. XOR. Tahu kan XOR kan? Okay, saya tanya. Kalau satu XOR dengan satu dah buat apa? Apa? Satu dengan apa? Satu XOR dengan satu dah buat apa? Satu kosong lah. Kosong XOR satu dah buat apa? Kosong XOR satu je. Kosong? But eksklusif kosong. Tahu kan? Siapa tahu? XN Zen, panggil Zen lah. XOR, XN. Kita ada OR dengan N kan? OR, kalau salah satu dia akan jadi satu. Kalau N, dia mesti dua-dua sama, baru dapat sama kan? Okay, so kalau XOR pula, kosong-kosong dapat. Okay. So kesimpulan dia, dia terbalik lah. Eksklusif dia terbalik lah. XOR tu. Kalau sama, dia akan jadi kosong. Tak sama, dia akan jadi satu. Itu kesimpulan dia lah. Kalau kosong-kosong, kosong. Satu-satu pun kosong. Kosong satu, satu. Satu kosong, satu. Kalau sama, jadi kosong. Kalau tak sama, jadi satu. So, saya nak beritahu dia, proses XOR ni digunakan untuk stream cipher. Okay. Stream cipher pula dia dalam kategori symmetric, satu key. So that's why saya cakap lah, mobile ataupun local ataupun any devices yang very simple, contohnya sensor kan, sensor nodes lah, IoT ke, handphone, mobile application yang lama-lama, kebanyakan pakai XOR. Pakai stream cipher, which is XOR operation lah. Tapi ada perbezaan lah, macam mana dia buat XOR proses-proses dalam this kind of application. Dia tu dia buat key very random lah, very tak ada fix lah. Dia tu yang buat key dia 40, dia buat key dia 50, tak kisahlah apa-apa lah. The implementation wise is berbeza lah antara stream cipher. Contoh one time pad tu dia terus
setiap bit dia ubah. Tapi kalau dalam RC4 dia buat macam mana pula? RC4 dia buat macam mana? Dia punya ni prosesnya. Saya rasa saya boleh masukkan dalam test lah. Sebab sis tak ada dalam notes kan. Pasal stream cipher ni. Tu kita kena, saya pun tak tengok the notes lagi. Probably ada kot. Cerita pasal stream cipher ni. Ke tak ada? Week 3. Week 4. Dah asimetrik lah. Chapter 4. Tak ada cerita pun pasal stream cipher. Week 5. RSA dah. Kenapa tak masukkan lecturer sebelum ni lah? Stream cipher penting ni. Okay, saya rasa saya dah tamatkan kot. Saya dah explain pasal DES kan. Basically apa, dalam apa ni, chapter 3 ni, cerita pasal classifier dengan encipherment ni, dia termasuk dalam apa ni, stream cipher agak lah. Ataupun symmetric punya ni lah. Punya proses lah, punya kategori. Okay, ada apa lagi? Doktor, saya nak tanya satu. Zero knowledge proof tu kira macam algoritma juga? Zero knowledge proof. Okay. Saya ada satu cerita yang menarik pasal zero knowledge proof ni. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan zero knowledge proof? Okay. Saya pun baru je pergi ada satu conference on security lah kan. Dekat Singapore. Apa ni, GovWare ni kan. Sekarang ni dia security punya implementation is towards zero trust architecture, ZTA. Zero trust architecture ni is more like the authentication dengan authorization lah, ataupun access control lah kan. Never trust anything lah. So kita kena ada multi layer of authentication, daripada data sampai ke network sampai ke physical, ada zero trust architecture. So zero trust architecture ni, itulah saya pun fikir-fikir zero knowledge proof ni pun sebenarnya ada kaitan zero knowledge proof ni. So memang saya belajar pun tu pasal zero knowledge proof ni, ZKP ni kan. Siapa tahu apakah konsep zero knowledge proof ni sebenarnya? Zero knowledge. Dulu saya belajar pasal dia matematik punya ni lah, proving lah. Not necessarily pakai encryption, cryptography. Boleh pakai, tapi itu adalah satu method lah untuk proof zero knowledge proof ni. Tapi cerita dia yang saya belajar pasal zero knowledge proof ni, it start with two friends tau. Ada dua orang. Contohnya A dengan B kan. A ni dia kata dia ada rahsia. Dia beritahu B, dia kata dia ada satu rahsia. Contohnya lah kan, rahsia yang sangat besar lah. So dia beritahu dekat B dia ada rahsia. B ni kata, betul ke kau ada rahsia? Cuba beritahu apa rahsia tu. Tapi A kata dia tak boleh bagi tahu rahsia tu. So maksudnya dia sekarang nak proof yang dia ada rahsia tanpa bagi tahu rahsia. Okay. So apa yang dia perlu buat? Macam mana kita nak proof to someone kita ada satu rahsia tanpa bagi tahu rahsia tu? Rahsia tu untuk siapa sebenarnya? Rahsia tu contohnya dia ada satu rahsia, dia tahu, contohnya kalau kat US dia tahu siapa bunuh JFK. Contoh macam tu lah. Contoh macam tu. Ataupun dia kata aku tahu siapa yang akan attack negara ni nanti. Mungkin lagi 5 tahun satu musibah akan berlaku dekat dunia ni.
dia tahu. Tapi dia tak boleh beritahu apakah rahsia tu. So, apa metod yang kita boleh gunakan? Demonstrate apa? Contoh? Tunjuk access card ke? Saya nak masuk bilik ni, nak buat rahsia tapi tak ada beritahu rahsia apa. Buktikanlah awak boleh masuk, nak kad access. Macam tu boleh ke? Okay, Zul punya teori tu betul. In teori lah. Sebab yang saya belajar daripada apa ni, masa saya buat master tu, lecturer saya dia lukiskan ada A dengan B ni. Dia kata dia ada satu key. Ada key ni adalah satu rahsia lah. Dia akan masuk, dia buat dalam gua tau. Okay. Dalam gua tu ada pintu lah. Ada pintu. Pintu ni dia encryptkan guna rahsia tu. Rahsia tu dia convertkan kepada encryption lah. Encryption key lah basically. Contohnya dia ada satu contohnya kalau rahsia ni dia tukar kepada ayat lah kan. Dia kata dia akan explain benda dia akan berlaku ni berlaku. Dia akan jadikan benda tu sebagai key. Dia akan convert lah kepada hexadecimal ke binary ke. Jadikan encryption key lah. So that's why saya cakap zero knowledge proof ni dia boleh, the method is kita boleh guna encryption. So dia convertkan kepada encryption process. Dia masuk dalam gua ni. Okay. Dia cakap dekat B, tunggu aku dekat hujung hujung gua tu lah. Dan si B ni dia tahulah dekat dalam tu ada pintu yang terkunci. So bila dia masuk, kalau aku boleh keluar gua ni, maksudnya betul lah dia ada rahsia tu. Sebab dia dah gunakan rahsia tu sebagai encryption key yang boleh buka pintu tu. Faham tak? Kalau dalam digital world, samalah. Okay, aku ada rahsia. Aku akan encrypt satu file ni. File ni bukannya rahsia tu lah. Contohnya file ni adalah apa-apalah. Sebagai contoh apa-apalah. Tak kisahlah file ni apa kan. File digital lah kan. So, aku akan convertkan aku punya rahsia ni kepada key. Kalau aku dapat buka this file, aku akan decrypt. So maksudnya betul lah aku ada rahsia. Contoh macam tu lah. Dia tak tunjuk rahsia tu, tapi dia gunakan pembuktian yang encryption dengan decryption tu sebagai bukti dia ada rahsia. Itu zero knowledge proof lah. Okay, faham ke? Menjawab soalan ke tak? Zero knowledge proof ni. Ya, Doktor. Terima kasih. Doktor. It's quite interesting punya konsep lah. Ada satu lagi. Satu lagi tu apa lah? Okay, polynomial versus non-polynomial. Tahu polynomial apa kan? Okay, nanti korang kena buat research sendiri lah. Probably saya punya assignment saya master tu dalam kelas kriptografi, polynomial, proofkan polynomial sama dengan atau tak sama dengan non-polynomial. So kita orang punya satu kelas lah buat assignment tu. Ada yang paling penting proving kan. Polynomial ni basically it's a graph lah. Basically kita punya kriptografi sekarang ni based on polynomial not equal to non-polynomial. Tak sama. So it's proving on infinity punya value lah basically. So bila lecturer bagi assignment tu, lepas tu kita orang Google lah, macam biasa lah student kan, Google lah. Rupanya it's a million dollar question. Kalau siapa dapat jawab benda tu, boleh dapat 1 juta.
Jawab tu bukannya beritahu betul atau tidak je. Kena ada proving lah. So setakat ni tak ada orang lagi berjaya provekan polynomial tu adalah equal to non-polynomial. Tapi when benda tu sebenarnya berlaku pada peredaran zaman lah. Maksudnya makin advance komputer punya kita pun dah ada AI sekarang pun, tapi very advance jugalah. Tapi belum sampai tahap boleh jawab soalan tu lah. Nak provingkan benda tu bukan senang. Cuba korang masukkan ChatGPT lepas ni. Provekan how to prove non-polynomial polynomial equals to non-polynomial. So probably so kalau misalnya dah ada jawapan, maksudnya kita dah ada quantum punya proses, punya computing. Bila kita dah ada satu quantum computing, kalau kita dapat provekan polynomial equals to non-polynomial, kriptografi dah tak berguna lagi dah. Dah tak boleh pakai dah kriptografi. Kalau polynomial sama dengan non-polynomial, kriptografi dah tak valid lagi dah. That's the fact lah, fakta dia. Maksudnya nanti korang kena buat research sendiri lah, nak tahu pasal benda tu. Kenapa orang kata bila polynomial equals to non-polynomial, kriptografi tak berguna lagi. Korang research sendiri lah. Okay, it's a fun fact juga dalam kriptografi. Ada apa lagi nak tanya? Sebelum kita boleh tamatkan kelas. Tak ada? Tak ada, Doktor. Okay. So, siapa nak resubmit balik assignment 1, submit by tomorrow lah. Malam esok lah, sebelum pukul 12 malam esok lah. Selain tu, okay. Saya hampir terlupa. Korang semua dah ada grup kan? Dah, Doktor. Grup berapa orang, Doktor? Satu grup. Korang ada 20. So, satu grup ada 5 orang kot. Sebab saya kan beritahu saya nak assign kan untuk physical class nanti. Dah ada grup. Sekejap. Sebab saya nak assignkan terus week 9 nanti. Okay. So siapa yang akan present on PKI, siapa akan present on cryptanalysis, quantum cryptography dan post cryptography. So ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 grup. 4 grup, so satu grup 5 orang lah yang akan present. So yang akan present on this topic ni bukan seorang tu je. Saya nak ke 5 orang tu present. Dia punya subtopik lah dalam topik yang saya akan assign lah. Siapa sini yang tak ada grup lagi? Siapa yang tak ada grup lagi? Semua ada lah. Okay. Next week saya sign. Ataupun kejap lagi saya dalam WhatsApp group saya tulis lah. Kalau korang ada nama grup pun bagus juga. Adalah saya tulis group 1, group 2, group 3, group 4 kan. So jadi saya akan tulis kat dalam WhatsApp group. And then satu lagi all kita punya secret sharing session nanti ataupun forum ataupun workshop dah ada idea. Apa dia? Belum lagi. Ataupun saya nak buat macam ni lah. Kalau lagi senang untuk saya lah. Ada 5 grup.
orang yang 4 group akan present topik. Satu group ni khas untuk cari sharing session ni atau forum atau workshop. So satu group ada 4 orang je. Setuju tak macam tu? Boleh Kalau Doktor, boleh. workshop tu berbayar pakai tabung master boleh ke? Boleh. Tapi kena buat paperwork lah. Buat paperwork ni adalah nak kena masuk meeting lah, apalah, macam-macam lah. Tapi tak kisah. Tapi itu penting. That's why kena ada satu group ni yang kena organize, bukan organize lah. Kena ni lah. Kena buat kena plan the event. Okay, so ada 5 group. 4 group akan present the topic yang saya akan assign randomly. Satu group tu lagi dia akan plan. Jadi it's a group of committee lah, committee yang akan akan plan the event lah. Kalau that group nak volunteer pun bagus juga untuk organize, ataupun saya akan randomly choose from, kalau tak ada lah yang nak volunteer kan. Doktor, group saya boleh Doktor? Group saya boleh Doktor nak buat event tu dalam sekretariat kan? Okey, nanti saya letak dalam WhatsApp group. So ada 5 group kan. 4 group buat ni, 1 group akan ni. Tapi itu korang tak boleh pilih lagi lah. Nanti saya akan saya tengok dulu lah. Okey. So tu je kot. So tak ada assignment. Saya nak tahu group depan ni dalam WhatsApp group nanti. Okey, ada apa tanya? Okey, kalau tak ada, Saya ada soalan tapi tu tak ada kaitan dengan ni untuk assignment saya. Mungkin lepas ni boleh jumpa dengan doktor kot. assignment apa? Assignment mana? Assignment 1. Nombor 1. Saya dah explain dah. Tak kena buat Yelah, apa? nak minta pandangan doktor sikit pasal apa yang saya buat tu. Sebab nak buat pembetulan. Macam tak adil pula nanti. Kang tiba-tiba semua orang nak validate, nanti semua orang dapat full mark assignment. Tak apa, buat je. Okay. Based on apa yang saya explain tu, maksudnya implementation wise of kriptografi dalam Malaysia. Tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, network ke, web application ke, data ke, communication ke, tak kisah apa, tapi kena explain lah dia implementation, algorithm dia apa, dia pakai architecture macam mana ke. Okay. Doktor, kalau saya cakap implementation dalam forensic investigation boleh ke? Walaupun sekecil-kecil tu. Forensic investigation dia tak implement cryptography algorithm. Dia ada buat hashing. Dia buat hashing. Dia buat hashing untuk setiap evidence. Ada at least dua lah algorithm dia pakai. Not to be confused kan. Forensik ni, okay, aside from dia nak preserve the evidence, probably dia pakai hashing untuk preserve the evidence. Untuk integrity check kan, dia pakai hashing. Tapi yang macam saya masukkan ni, the implementation of cryptography untuk secure secure the communication ke apa. Sebab forensik ni is just forensik lebih banyak buat cryptanalysis ataupun breaking the cryptography algorithm daripada menggunakan cryptography algorithm. Itu forensik. Forensik ni lagi banyak break sebab yalah, kalau penjahat tu kan, the criminal, dia nak encrypt dia encrypt dia punya salah laku dia ataupun benda yang dicuri tu, dia akan encrypt so that orang tak boleh break. Kalau dekat UK memang
memang ada satu akta mengatakan kalau kita seize maksudnya kita dapat acquire the evidence yang encrypt, penjenayah ataupun pesalah tu dia kena bagi kunci the key untuk dia decrypt. Itu kalau UK. Kalau US dah memang hak persendirian, dia panggil apa? Civil right. Dia boleh selagi tak buktikan dia penjenayah, dia tak boleh bagi encryption key. Itu kalau dalam kat US lah. Memang tak ada dalam law dia lah. Kena buktikan dia penjenayah dulu, baru dia boleh bagi encryption key. Kalau tak, sampai bila pun forensic investigator tak boleh tengok pun dia punya data tu. Kat Malaysia, kita kena bagi. Dia macam UK lah. Tapi basically, kat Malaysia ni, kita boleh deny lah. So that's why ada deny per encryption kan. Kita boleh deny. Dia tak ada. Ni data yang boleh dia boleh bagi. Dia tak ada encryption ke apa. Kalau betul forensic investigator jumpa per encryption, dia boleh deny lah. Tak tahu. Dia memang dapat encrypt. Dia tak nak. Tapi sepatutnya polis boleh force lah. Kalau kat Malaysia boleh force untuk bagi encryption key. Itu story dah kalau dalam kalau dalam forensik. So that's why guna implementation kriptografi ni dekat dalam bidang lain lah, bukan forensik lah. Forensik dia guna hashing tu just for to preserve the evidence untuk integrity kan. Okay. Lain? Ada apa lagi? Dah, tak ada. Okay, tak penat dah. Doktor, kalau SSH connection tu kira encryption lah kan? Secure shell. FTP secure service tu ke dah boleh kira implementation lah kalau kat industri kan? Betul. Tapi saya nak kaitkan dengan dalam Malaysia. Kalau misalnya dia pakai SFTP, Secure File Transfer Protocol dekat dalam certain website, Malaysia punya website, tak apalah, boleh lah explain. Tapi saya tak nak general lah. Saya nak tunjuk, saya nak korang tahu yang ada implementation tu dekat dalam Malaysia. Contohnya website apa? Website Malaysia lah. Contohlah website UiTM, UFuture. UFuture menggunakan SFTP. Boleh lah explain. Tak apalah. Saya tak nak general lah. Saya nak ada spesifik dalam Malaysia. Okay. Alright. Kita jumpa next week. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor.